So minggu lepas kita dah lihat subkumpulan normal bagi G ya. So kita katakan subkumpulan normal bagi G itu jika kosek kiri sama dengan kosek kanan untuk semua A dalam G. Dan kita dah lihat beberapa contoh-contoh subkumpulan normal iaitu kumpulan G, subkumpulan tak wajar G adalah subkumpulan normal, subkumpulan remeh juga adalah subkumpulan normal. Dan kumpulan pusat subkumpul ataupun pusat G juga adalah subkumpulan normal Pusat G adalah semua unsur-unsur yang kalus tukar tertib So juga adalah subkumpulan normal. Dan kemudian kita juga telah melihat subkumpulan yang berindeks 2 juga adalah normal kerana ada dua kosek kiri sahaja, iaitu kosek kiri H dan kosek kiri yang pelengkap H tu. Ada dua, jadi dia indeks normal. Kiri dan kanan sama. Kemudian kita lihat satu lagi kosek iaitu set A minus 1 star H star A, iaitu unsur-unsur dia berbentuk A01 star H star A untuk semua H. Dan kita telah tunjukkan bahawa set ini adalah ataupun set konjugat ini adalah subkumpulan bagi G. Dan peringkatnya ataupun bilangan unsurnya adalah sama dengan peringkat bagi H. Unsur dia dalam H sama dengan unsur dalam conjugate ni. Dan kemudian kita ada satu rumus untuk H normal, kita boleh tunjukkan sama ada unsur A minus 1 star H star A belong to H, ataupun kita boleh tunjukkan yang set ini subset pada H ataupun dia sama dengan H untuk semua A dalam G dan untuk semua H dalam H. Jadi inilah yang akan kita gunakan untuk tunjukkan suatu subkumpulan itu normal ataupun nak tunjukkan H itu normal, kita akan gunakan kebiasaannya, kita akan gunakan yang pertama ini So kita akan gunakan yang ini untuk tunjukkan yang H adalah normal. Kita akan tunjukkan yang A01 star H star A belong to H untuk semua A dalam G dan semua H dalam H Ini kita akan gunakan selalu. Dan akhir sekali kita akan melihat contoh ini yang belum kita tunjukkan iaitu kumpulan special linear SLN adalah subkumpulan normal kepada kumpulan linear arm GLNR Yang ni yang kita berhenti pada hari Khamis lepas Kita akan tunjukkan yang subkumpulan ini adalah subkumpulan normal. So kita akan lihat kembali pada tajuk subkumpulan normal tu yang kita telah kita belum selesai pada minggu lepas. So kita akan tunjukkan yang kumpulan linear arm GLN dan kita nak tunjukkan kumpulan linear istimewa special SLN R, itu adalah subkumpulan normal bagi kumpulan linear arm GLN R Itu kumpulan matriks N kali N matriks segi empat sama N kali N. Dan apakah kumpulan linear istimewa ini? Kumpulan linear istimewa ini adalah matriks N kali N yang penentu dia adalah 1 determinan dia 1. Iaitu adalah kumpulan linear istimewa ini. Okey, so yang pertama kita nak tunjukkan, untuk tunjukkan dia subkumpulan dahulu subkumpulan kita kena tunjukkan 3 perkara Yang pertama, adakah identiti berada dalam subkumpulan tersebut Adakah IN ini identiti bagi matriks N kali N operasi darab. Identiti dia adalah matriks identiti IN Adakah IN itu berada dalam SLNR ini Apakah dia SLNR? Penentu matriks tu mestilah 1 determinannya 1. Kita tahu penentu bagi matriks identiti adalah 1 sebab semua pemasukan adalah sifat kecuali perpenjuru So jadi penentu dia adalah hasil darab perpenjuru akan sama dengan 1.
Okey, yang kedua kita andaikan ada dua unsur dalam special linear SLNR ini, A dan B, dan kita nak tunjukkan operasi darab dia pun tertutup. Itu maksudnya kita ambil dua unsur tu, kita darabkan juga mesti berada dalam set tersebut. Okey, apakah maksud A, B belong to SLNR ini? Maksud dia, penentu dia adalah satu lah. Penentu bagi A dan B adalah satu. Sebab kita tak reka SLNR tu penentu dia satu. Jadi kalau A berada dalam SLNR, penentu bagi A satu. B dalam SLNR ini, so penentu B pun adalah satu. Jadi kita nak tunjukkan yang A, B berada dalam SLNR. Maksudnya kita nak tunjukkan penentu bagi AB, hasil darab AB juga mestilah satu. Jadi kita tahu apakah penentu bagi AB. Sifat penentu adalah penentu bagi AB adalah sama dengan penentu A didarabkan dengan penentu B dan akan sama dengan satu. So kita boleh buat kesimpulan yang hasil darab AB juga berada dalam kumpulan linear istimewa ini. Okey, kita lihat yang ketiga, kita nak tunjukkan songsangan dia juga berada dalam SLNR. So tak perlu B lah, sini cuma satu je lah yang perlu kita tunjukkan. Maksudnya kita andaikan A belong to SLNR. Jadi kita nak tunjukkan yang songsangan dia juga berada dalam SLNR itu. Jadi kita andaikan dahulu yang A berada dalam SLNR itu. Jadi apa maksud dia? Penentu dia adalah satu. So kita nak tunjukkan penentu bagi songsangan juga adalah satu. Jadi kalau kita boleh tunjukkan yang penentu bagi songsangan ini juga adalah satu, maka A tolak satu tu akan berada dalam SLNR. So apakah penentu bagi songsangan? Penentu bagi songsangan adalah satu per penentu. Itu sifat matriks lah. Kita recall balik dalam tajuk aljabar linear. So itu sama dengan satu. Jadi songsangan dia juga berada dalam kumpulan linear istimewa ini. So kita dah tunjukkan yang kumpulan yang set linear istimewa ini adalah subkumpulan bagi ni'am. Kita nak tunjukkan yang set ini adalah subkumpulan normal. So kita kena teruskan yang keempat. Nak tunjukkan dia normal. Kita nak tunjukkan yang A tolak 1 star S star A juga sama dengan SLNR. Kita nak tunjukkan itu. So kita gunakan sifat yang kita ada lah untuk pembuktian nak tunjukkan suatu set itu normal. Okey, sorry. Ini kita nak tunjukkan yang ini adalah not equal tu. Kita nak tunjukkan dia berada dalam ni. Dia berada dalam SLNR. Jadi macam mana kita nak tunjukkan kalau yang A tolak 1 darab S darab ada dalam SLN. So, itu kita gunakan nak tunjukkan. Kalau kita recall balik apa dia kalau kita nak tunjukkan yang H itu normal dalam H itu normal dalam G, kita kena tunjukkan yang A star H star A, ataupun kita boleh gunakan kat depan minus 1. A minus 1 star H star A belong to H. Itu kita kalau kita nak gunakan pembuktian yang H itu adalah normal dalam G. So sekarang ni kita nak gunakan SLNR ini normal. Jadi nak tunjukkan SLNR itu normal dalam GLN. Maksudnya kita kena tunjukkan kita ambil unsur dalam GLN. So kita ambil unsur dalam GLN ni sebarang matriks A lah. A minus 1. Unsur kat tengah ni mestilah dalam H. So kat tengah mestilah dalam H. So S mestilah dalam SLN dan A dalam G. So nak tunjukkan ini berada dalam
dalam H tu, dalam SLNR ni. Ya. Jadi kita kena tunjukkan yang penentu ini juga adalah 1. Okey, so dari sifat penentu, penentu hasil darab adalah penentu bagi setiap matriks tu, maksud persamaan bagi penentu bagi A tolak 1, penentu bagi S, darab penentu bagi A, dan itu sama dengan penentu bagi A didarabkan dengan 1 darab penentu A, jadi penentu, dan kita tahu penentu bagi songsangan A adalah 1 per A, itu sifat-sifat penentu, jadi akan sama dengan 1. Jadi kita tunjukkan di sini yang penentu bagi matriks A tolak 1 SA adalah 1. Jadi kita simpulkan yang A tolak 1 SA itu juga berada dalam set linear istimewa ini. So kita dah buktikan dia. So kita simpulkan yang SLNR itu adalah subkumpulan normal bagi GLNR. Okey, seterusnya kita takrifkan set H star K. Ini kita nak tunjukkan bilakah set ini akan menjadi subkumpulan normal. So kita takrifkan set H star K itu, unsur dia adalah berbentuk, semua unsur-unsur H tu kita starkan dengan unsur K. H belong to H dan K belong to K. Jadi inilah set H star K. Kita starkan dua unsur untuk H yang pertama dan unsur K yang kedua. Tapi yang kita perhatikan kat sini, dia tidak semestinya subkumpulan, sebab mungkin dia akan menghasilkan unsur yang di luar daripada set tersebut. Jadi dia tidak semestinya subkumpulan. So kita akan lihat contoh nanti. Tapi kita boleh tunjukkan yang bilangan unsur dalam set H star K itu dia sama dengan bilangan unsur dalam H didarabkan dengan bilangan unsur dalam K, kita bahagikan dengan bilangan unsur yang berada dalam kedua-duanya. Itu kita boleh tunjukkan lah, sebab yang kita hasil darab tu kalau dia berada dalam H dan K, jadi hasil star dia akan berada dalam H dan dalam K. So kita kena buang lah. So that's why kita kena bahagikan dengan bilangan unsur dalam yang persilangan H dengan K ini. So kita lihat contoh dia. Katakan kita ambil H adalah subkumpulan dijana oleh mu1 dan K subkumpulan dijana oleh mu2 dan dia adalah subkumpulan kepada S3, kumpulan simetrik S3. So recall balik apa dia mu1. So mu1 tu paling mudah sekali adalah kita anggapkan yang adalah dalam simetrik S3. Dalam S3 kita ada pilih atur 1, 2 dan 3. Jadi mu1 itu kita tetapkan yang 1. Ditetapkan 1, jadi 2 akan kepada 3 dan 3 kepada 2. Itu pilih atur mu1 lah. So senang je lah nak ingatkan yang ini. So tak ada masalah lah yang itu. Okey, so apakah H1? H1 unsur dia mestilah pada identity, row node dan juga mu1. Sebab mu1 kuasa 2. Kita kuasa 2 kali mu1, kita akan dapat identiti. K subkumpulan dijana oleh mu2, so hanya unsur dia adalah row node dan mu2. Kita juga boleh lihat daripada jadual Sifir Kelly pun kita boleh lihat lah yang ni. Kita dah lihat banyak kali dah contoh ni. Okey, ni adalah table Sifir Kelly bagi kumpulan simetrik S3. Jadi apakah H mu1 tu? Jadi kalau kita nak dapatkan operasi dia, operasi gubahan. So kita akan gunakan star tu, kita gantikan dengan gubahan lah. So apa dia H circle K? Maksudnya kita ambil unsur-unsur dalam H tu. Yang pertama kita circlekan dengan unsur-unsur dalam K. So row node circle row node circle mu2, kemudian mu1 circle row node dan mu1 circle mu2. So dapat 4 unsur ni. Dan kita lihat ada tak yang bersilang dan sebagainya. Okey, jadi row node circle row node, dapat row node
Row naught square mu2 lah, mu1 square row naught dapat mu1, row naught dan identiti, dan mu1 square mu1 square mu2 kita akan dapat row 1 kat situ row 1 kat situ row 1. So kita dapat kat situ row 1 Jadi itu adalah H square K. Jadi kita perhatikan kat sini bilangan dia adalah 4 So peringkat bagi H2, peringkat bagi K2 bersilang ada satu unsur Jadi 2 kali 2 bagi 1, so dapat 4 lah. So dia bukan subkumpulan bagi S3 So kenapa dia bukan subkumpulan bagi S3? Kita tahu S3 ada 6 unsur dan kita tahu daripada teorem Lagrange peringkat dia mesti peringkat bagi subkumpulan mestilah membahagi peringkat kumpulan. Jadi kalau 6 ini 4, so 4 tidak membahagi 6 so dia bukan subkumpulan lah. Sebab kita tahu H square K 4 dan S3 6, 4 tidak membahagi 6. So kita boleh buat kesimpulan yang H square K itu bukanlah subkumpulan bagi S3. Okey, teorem yang seterusnya, kalau H atau K normal, maka H star K itu akan jadi subkumpulan So itu syarat yang perlu kita ada. Kita dah tunjukkan H star K itu tidak semestinya kumpulan Tapi kalau H atau K normal, maka H star K adalah kumpulan. Okey, jadi kita nak tunjukkan yang H star K adalah kumpulan. Untuk tunjukkan kumpulan, kita tunjukkan 3 perkara. Apa dia 3 perkara nak tunjukkan subkumpulan? Identiti berada dalam set tersebut. Kemudian kita ambil X dengan Y. X star Y pun mesti dalam set tersebut. Dan yang ketiga, X tolak 1 pun mesti berada dalam set tersebut. Ada 3 perkara. So yang pertama tunjukkan dahulu identiti berada dalam set H star K. Okey, jadi kita tahu E itu dia sama dengan E star E. Jadi E yang pertama tu sebab kita tahu H tu subkumpulan, jadi dia berada dalam H. Dan yang kedua dalam K. Jadi kalau kita boleh tulis E itu sama dengan satu unsur H distarkan dengan satu unsur K, kita boleh buat kesimpulan yang E itu akan berada dalam H star K. So sebab ni bilang tu H, ni bilang tu K, maka kita boleh buat kesimpulan yang E bilang tu H star K. Sudah buktikanlah yang identiti berada dalam set H star K. Okey, yang kedua kita nak tunjukkan kalau A, B bilang tu H star K, maka A star B pun berada dalam H star K. So mula andaikan dulu A dan B berada dalam H star K. Apa maksud dia? A berada dalam H star K, maksud dia A mestilah boleh ditulis dalam bentuk satu unsur H distarkan dengan satu unsur K. Maksudnya kita boleh tulislah yang A itu sama dengan H1 star K1. Yang H1 tu dalam H, yang K1 ni dalam K. Itu maksud dia berada dalam H star K. So sama juga dengan B. B mestilah sama dengan satu unsur H distarkan dengan satu unsur K. So H dalam H tu dalam H, tu dalam K. Ini maksud A dan B berada dalam set H star K. Okey, apa yang kita nak tunjukkan? Kita nak tunjukkan yang A star B berada dalam H star K. Maksudnya kita nak tunjukkan yang A star B ni dia akan sama dengan something kat sini starkan dengan something lagi. Yang pertama ni mestilah dalam H dan yang kedua ni mestilah dalam K. So ini yang kita nak
kita nak buktikanlah, nak tuliskan apa dia yang kita boleh tuliskan ini dalam H, dan yang kedua ni dalam K. Jadi kalau kita boleh tunjukkan yang A star B tu sama dengan bentuk macam ni, maka kita boleh buat kesimpulan lah yang A star B tu berada dalam H star K. Kita ada dua ni. A sama dengan H1 star K1, B sama dengan H2 star K2. Boleh tak kita tuliskan A star B dalam bentuk ni? Kita nak tunjukkan dia mesti boleh tulis dalam bentuk ni. Jadi kita akan mulakan dengan A star B lah. Okey, A star B, A sama dengan H1 K1, B H2 K2. Okey, kita lihat kat sini ada H1 K1 kemudian H2. Jadi kita nak cuba tukarkan K tu ke sebelah kanan ya, sebab kita nakkan yang pertama ni semua ni dalam H, semuanya dalam K. Kita tak boleh simply tukar macam tu saja sebab kita tak tahu sama ada kumpulan ini kalau tukar tertib ataupun tidak ya. So kita tak bolehlah tukarkan H2 K1 ni sewenang-wenangnya. Kita kena gunakan sifat kumpulan tersebut, tak boleh tukarlah ya. Okey, so persoalan dia, adakah set ini berada dalam H star K? Maksud dia kita kena pusingkan sedikit supaya unsur yang pertama dalam H dan yang kedua dalam K. Okay. So kita akan pertimbangkan kes ni sebab kita ada kat sini ke H normal atau K normal ya. Jadi kita pertimbangkanlah yang pertama bila H normal dan yang kedua bila K normal ya. Sebab bila dia normal satu tu dia ada sifat yang istimewa tadi ya. Okey, so kita pertimbangkan dua kes ya, kalau H normal dan jika K normal. Okey, so yang pertama kalau H normal. Okey, kalau H normal apa yang kita boleh buat ya? Sebab kita ada K ya. Kita ada K. Kita nak tunjukkan yang A star B tu dia pertama dalam H, yang kedua dalam K ya. Jadi kita nak cuba hilangkan K ni. Jadi kita boleh tak kita jadikan K1 tu juga berada dalam H ya. Jadi kita boleh buat begini ya. Kita boleh tambahkan dengan K1 star K1 minus 1 star K1 ya. Sebab ini adalah identity ya, so boleh kita insert lah kat situ. Kenapa kita tarakkan itu? Sebab kita akan dapat konjugat ni, K1 H2 K1 minus 1 ya. So kita tahu yang H2 adalah normal, jadi kita boleh tunjukkan yang hasil star 3 ni akan berada dalam H ya, sebab H2 normal. Okey, so kita tahu H2 dalam H. Jadi sebab H adalah normal, maka K1 star H2 star K1 minus 1 juga berada dalam H ya, daripada teorem 8.3. Itu sifat normal ya, sifat normal konjugat dalam H ya. Jadi kalau H pasangan kiri dan kanan dia adalah pasangan songsang, maka dia berada dalam H ya. So sekarang kita dah ada yang ketiga-tiga ni dalam H, yang kat kiri sekalipun dalam H ya. Itu dalam H. Jadi kita boleh buat kesimpulan hasil star keempat-empat ni akan berada dalam H. Kerana H itu adalah subkumpulan. Okay. So semua dah yang depan 4 tu dalam H dan yang dua kat belakang tu kita tahu dalam K ya. Yang kedua ni line K. Jadi kita dah tunjukkan yang A star B itu boleh ditulis sebagai hasil darab hasil bintang operasi H dengan unsur dalam K ya. So kesimpulan dia A star B itu A star B itu belong to, yang ni belong to ya, not equal to. So belong to H star K.
Okey, itu yang pertama kalau H adalah normal So sekarang kita akan lihat kalau K pula normal Okey, kalau K normal, apa yang kita ada kita ada Okey, kalau K normal, kita juga akan gunakan konsep yang sama ni juga, tapi kita perlu tukarkan yang gunakan konjugat yang K pula So kita akan tukarkan dengan H2 minus 1 Sebab apa? Sebab kita akan dapat konjugat kat sini yang pasangan dia ni kat sini H2 minus 1 K H2. Ni pasangan dia lah. Dan kita tahu kalau kat tengah dalam K, sebab K normal, maka pasangan semua ni akan berada dalam K. Jadi kita darabkan dulu H2 star H2 minus 1. Yang kat tengah K1 tu lah K, maka pasangan konjugat ni juga dalam K. Teorem 8.3 juga. Jadi sekarang kita ada yang tu dalam K, yang tak akhir pun K2 dalam K. Okey, jadi kesimpulan dia 4 yang tak akhir ini akan berada dalam K. 4 tu dalam K dan 2 yang pertama tu dalam H. Sebab H1, H2 dalam H. Jadi kita juga boleh buat kesimpulan yang A star B juga berada dalam H star K. So kita dah buktikanlah ke dua kes hasil darab dia dalam H star K. Sudah tunjukkan yang kedua. Okey, yang ketiga nak tunjukkan songsangan dia pula. Kalau A dalam H star K, adakah A minus 1 juga berada dalam H star K? So, andaikan dahulu A berada dalam H star K. Apa maksud dia? Untuk semua H dalam H adalah satu unsur K dalam K yang A sama dengan H star K. So, itu maksud A berada dalam H star K lah. A boleh ditulis sebagai hasil bintang H dengan K. Okay, so kita nak tunjukkan songsangan dia. Jadi, kalau A berada dalam H star A sama dengan H star K. Jadi songsangan bagi A adalah H star K minus 1. Itu kita daripada takrif lah. Kalau A sama dengan H K, jadi A tolak 1 sama dengan H K kuasa tolak 1 lah. Kita tahu juga satu lagi sifat songsangan. Songsangan bagi hasil darab, hasil star, kita akan mulakan daripada belakang lah. K minus 1, H minus 1. Itu daripada teorem 5. Okey. So sekarang ni kita nak tentukan adakah A minus 1 tu berada dalam H star K. Ini persoalan yang kita nak tunjukkan lah. Tapi kalau kita lihat kat situ, unsur yang pertama K, unsur yang kedua H. Dia terbalik. Jadi kita kena pusing-pusingkan lagi kat sini lah. Tapi tak boleh tukarkan. Dia tidak kali tukar tertib. Jadi tak boleh tukar tertib macam tu je. So kita kena cuba insertkan something yang kita gunakan sifat H atau K normal juga. Jadi kita akan pertimbangkan dua kes juga. Kalau H normal dan jika K normal. Okey, jika H normal, A minus 1 sama dengan K minus 1 star H1. So, kita boleh starkan K dengan K minus 1. Sebab apa? Sebab kita akan dapat 3 yang pertama ni akan merupakan konjugat. Jadi, kita boleh simpulkan iaitu dalam H. Kemudian K minus 1 star H minus 1 star K juga berada dalam H kerana H normal, teorem 8.3. Jadi, kalau 3 yang pertama dalam H, yang keempat dalam K, maka kesimpulan dia
adalah dia berada dalam H star K. Okay, sorry, semua simbol saya tersilap. A minus 1 belong to H star K. Dan sama jugalah untuk yang seterusnya. Jadi jika K normal, maka A minus 1 sama dengan K minus 1 star H minus 1. Dan kita akan startkan dengan H minus 1H di sebelah kiri. Supaya kita dapat unsur yang pertama berada dalam H. Okey, jadi kita tahu bila K normal, K minus 1 dalam K, maka pasangan konjugat H, K minus 1, H minus 1 akan berada dalam K. Teorem 8.3 juga. Dan unsur yang pertama berada dalam H. Jadi kita simpulkan dia berada dalam H star K. So A minus 1 juga berada dalam H star K. So kita dah buktikanlah yang H star K adalah subkumpulan bagi G. Okey, teorem yang seterusnya, jika H dan K normal, teorem 8.4 tadi, jika H atau K normal Jadi teorem 8.4, jika H atau K normal, maka H star K subkumpulan bagi G. Tetapi jika H dan K normal, teorem 8.5 ni, maka dia akan jadi subkumpulan normal. So yang pertama kita dah tunjukkanlah teorem 8.4 yang H star K itu adalah subkumpulan bagi G. So tak perlu tunjuklah syarat 1, 2 dan 3. So yang terakhir sekali kita hanya tunjukkan syarat yang keempat untuk tunjukkan dia normal. Jadi untuk tunjukkan dia normal, kalau A minus 1 star B star A belong to H star K. Adakah A minus 1 star B star A belong to H star K. Yang A itu berada dalam kumpulan G dan yang kat tengah B itu berada dalam H star K ni. Jadi adakah boleh kita tunjukkan yang A minus 1 star B star A berada juga dalam H star K. Apa maksud B ni dalam H star K? Sebab kita untuk unsur kat tengah dalam H star K. Jadi kalau B dalam H star K tu maksud dia B tu boleh ditulis sebagai satu unsur H, satu unsur K lah. B sama dengan H star K. Ini maksud dia lah. So kita akan plug in yang H star K tu kat tengah. Dan kita tunjukkan hasil darat ni juga berada dalam H star K. Dan kita akan gunakan takrif normal ni, sifat normal untuk H dan K. Okey, jadi kita boleh tulislah A minus 1 star B star A so 1 star H star K star A. Jadi kita akan tambahkan A star A minus 1 kat tengah tu. Sebab bila kita ada macam tu, jadi kita tahu yang kat tengah ni H, jadi akan pasangan konjugat ni juga dalam H. Dan akan kat sini juga akan berada dalam K. So itu dalam H. Maka kesimpulan dia A minus 1 star H star A dalam H. Okay, kerana H normal. Kemudian yang tiga yang terakhir, sebab kita tahu K dalam K, maka pasangan konjugat ni akan berada dalam K. Juga daripada teorem 8.3. Jadi kita dah tunjukkan yang A minus 1 star B star A berada dalam H star K. Sudah buktikanlah. Jadi dia adalah subkumpulan normal. So kita cuba lihat contoh row 1, subkumpulan yang dijenak oleh row 1 dan subkumpulan yang dijenak oleh mu2 yang adalah subkumpulan bagi S3. So H1 dia ada 3 unsur sebab H1 adalah row 0 yang dijenak oleh row 1 adalah row 1, row 2 dan row 0 Dan mu2 kita juga boleh lihatlah mu2 unsur dia ada 2 iaitu row 0 dengan mu2 So kita dah tunjukkan yang H tu adalah subkumpulan normal bagi S3 contoh 7, 11
Dan K juga adalah subkumpulan normal. Ya. Okey, sekarang kita, K adalah mutu bukan normal ya. So, yang ni bukan normal, tapi kita nak tunjukkan yang H circle K ya. Nak tunjukkan yang H circle K sebab H normal, jadi H circle K akan jadi subkumpulan ya. So, cuba kita lihat apa dia H circle K. H circle K, so dapat rho naught, kemudian rho naught mu2, mu1 rho naught, mu1 mu2, rho 2 mu naught, rho 2 rho naught dan rho 2 mu2 ya. Okey, so kita lihat daripada table lah hasil darab semua ni. Okey, misalnya macam mana kita dapat mu3 tu, iaitu rho 2 mu2 ya, rho 2 mu2 ya, dapat mu3 ya, dekat situ. So kita dapati kita akan dapat keseluruhan S3 ya. So dia adalah subkumpulan bagi S3 ya, sebab dia sama dengan S3 maka dia adalah subkumpulan S3. Okey, dan contoh ni juga kita boleh tunjukkan yang H circle K ni juga adalah normal ya, sebab dia adalah S3 sendiri. So dia juga adalah normal. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya adalah R180 dan F1 dalam subkumpulan dewihedron D8. Okey, so kita ada H R180 diana oleh R180 putaran 180, jadi putaran segi empat sama R180 dia akan balik kepada yang asal lah kalau kita buat dua kali ya. So ada dua unsur saja iaitu R0 dengan R180 ya. R0 dengan R180 ya. Okey, kemudian itu R0, kalau kita lihat ya R180 circle X ya. Kalau sebab kita tahu kalau R0 circle X akan dapat R0 X circle R0, so tak perlu check lah untuk R0. Yang kita lihat cuma R180, kita circlekan dengan X di sebelah kanan ya. So R0 R180 circle R0 dapat R180, R180 circle R90 dapat R270, R180 circle R180 dapat R0, R180 circle F1 dapat F2 dan seterusnya ya. So ini adalah unsur-unsur dalam koset kanan R180X. Ya, ini pula kalau X circle R180 ya. Sebelah koset kiri. Jadi kalau kita lihat koset kiri pun akan sama dengan koset kanan nanti ya. Okey, jadi R180 sama R180X ya untuk semua X dalam D. Dan kemudian R0 circle X pun akan sama dengan X circle R0 ya. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang H ni adalah dia sama ya, sebab dia sama koset kiri sama dengan koset kanan. Maka kita boleh buat kesimpulan nantilah yang yang semua koset kiri sama dengan koset kanan, maka H ataupun subkumpulan yang dijana oleh R180 adalah subkumpulan normal bagi kumpulan dewihedron ini ya, sebab koset kiri sama dengan koset kanan ya, untuk semua X. K F1 iaitu R0 dengan F1. So cuba kita lihat apa dia H circle K. H circle K adalah R0 circle R0, R180 circle R0 dan sebagainya lah, ada 4 sebab unsur dia kat sini ada 2, kat sini ada 2, so 2 kali 2 4 bahagi yang bersilang 1 so akan dapat 4 unsur. Dan kita cuba perhatikan hasil darab dia lah daripada table tu, kita dapat R0 R180, F1 F2. Okay, ini adalah subkumpulan yang kita dapatlah H circle K ya, R0, R180, F1 dan F2. Jadi dia juga adalah subkumpulan bagi D8 ya, sebab kalau kita cek keempat unsur ni kita lakukan operasi semuanya menghasilkan R0, R180, F1 ataupun F2 ya, so dia tertutup lah. Jadi dia adalah subkumpulan bagi D8.
Okey. So kita dah tamat untuk tajuk so kita dah tajuk subkumpulan normal kita dah tamat. Jadi kita akan okey, so kita dah habis tajuk subkumpulan normal. Subkumpulan normal ni adalah tajuk dalam bab 4 dalam buku apa? Buku Gregory Lee Okey, so seterusnya adalah kita akan membentuk satu lagi subkumpulan satu lagi kumpulan daripada konsep-konsep kiri sebab kalau kita ada satu subkumpulan normal, konsep kiri sama dengan konsep kanan, jadi memadailah kita hanya fikirkan konsep kiri sahaja sebab konsep kiri sama dengan konsep kanan. Kemudian apabila kita ada konsep kiri sahaja, kita akan bentukkan kumpulan daripada konsep kiri. So itu akan jadi tajuk yang ke-9 lah, iaitu kumpulan faktor. Kita akan membentuk kumpulan daripada konsep-konsep kiri. Okay. So sebelum kita teruskan, so ada apa-apa persoalan tak untuk tajuk yang ke-8 ini? Dekat ni tak ada, tengah faham. Tak ada. Okey. Boleh faham sebab tajuk kumpulan normal, kumpulan faktor ni tajuk yang paling sukar sekali lah. Tapi boleh follow nota saya tu? Boleh, tapi kena buat pembacaan lagi sekali. Pembacaan. Okey. So tapi boleh rujuk dalam buku Gregory Lee tu jugalah. Okey. Okey, so minggu depan kita cuti kan? Cuti pertengahan kan? Okey. So minggu depan tak ada. So minggu sekali lagi kita akan sambunglah. Kemudian kita nak bincangkan dahulu peperiksaan MIT. Peperiksaan MIT tu sampai tajuk yang ke bab 3. Jadi sampai tajuk konsep lah. Tajuk yang ke-7 konsep tu Sebab bab 3 dalam Gregory Lee tu bab 1, 2 dan 3 kita habis konsep dia Normal dah masuk tajuk yang bab yang keempat Okey, jadi kita akan buat MIT sampai tajuk yang ke-7 konsep Okey, so nak buat minggu yang pertama ke atau minggu yang kedua? Kita akan buat hari Rabu lah, sebab Rabu 2 jam kan? Prof buat waktu kelas. Ya, waktu kelas. Okey. Minggu pertama ke atau minggu kedua? Minggu depan cuti, so masuk tu minggu pertama. Okey ke minggu pertama? Saya cadangkan minggu kedua. Minggu kedua. Tak tahulah kalau yang lain. Tapi semua tu time kuliah kan hari Rabu So mesti free kan? Free je. Okay, so je lah. So kita boleh buat minggu kedua Okay, kita buat minggu kedua. Tajuk dia sampai tajuk yang ke-7 lah. Okay. Kemudian saya belum sempat lagi nak tengok apa yang tugasan yang you hantar minggu lepas tu. Jadi mungkin besok ataupun minggu pertama nantilah saya akan tunjukkanlah apa dia kesilapan dan sebagainya lah. Saya akan komen pada minggu pertama lepas cuti nanti untuk tugasan yang you hantar yang pertama dahulu lah. Okey. Jadi kalau tak ada soalan kita boleh continue sikit lagi lah kot sebab kita pun baru sejam Akan sambungkan tajuk yang ke-9 iaitu kumpulan faktor So kita akan mulakanlah tajuk yang ke-9 kita lihat setengah jam hari ini dan besok kita boleh tamatkan yang tajuk tu Okey, so kita akan sambungkan dengan tajuk yang ke-9
Okey, apa itu kumpulan faktor ya ataupun kumpulan hasil bahagi ya. So kumpulan tu kita akan bentuk daripada set dahulu sebab kumpulan semuanya terbentuk daripada set ya. Jadi kita andaikan G itu kumpulan dan N itu adalah subkumpulan normal ya. Jadi kalau subkumpulan normal, apa maksud dia? Kosek kiri sama dengan kosek kanan. Jadi kalau kosek kiri sama dengan kosek kanan, tak payahlah kita fikirkan mengenai kosek kanan lagi ya sebab dia dah ada. Jadi kita cuma pertimbangkan kosek-kosek kiri. Kosek-kosek kiri itu kita akan simbolkan dengan set G over N ya. So G over N tu unsur-unsur dalam set tu berbentuk kosek-kosek kiri. Kosek-kosek kiri unsur dia A star N ya. Okey, ini kita namakan sebagai set faktor ataupun set hasil bahagi G oleh H. Bila kita nak bentukkan kumpulan, kita kena ada pula operasi kedua ya untuk set baru kita ni. Jadi kita takrifkan operasi baru dia untuk set G over N ni, kita gunakan operasi hash ni ya. So operasi hash tu, jadi kita takrifkan dia, kita ambil dua unsur dalam G over N, unsur dia kosek-kosek kiri ya. Jadi kita ambil unsur dia A star N dan B star N dalam set faktor ni. Jadi kita nak buatkan operasi untuk dua unsur ni. Jadi kita akan takrifkan A star N, operasi kedua dalam set faktor hash B star N tu kita takrifkan dia sama dengan kosek kiri juga. Sebab kita nak takrifkan kumpulan dia mesti tertutup. Jadi kita ambil dua kosek kiri. Bila kita buat operasi, dia juga mesti menghasilkan kosek kiri juga. Jadi kita hasilkan dia kosek kiri A star B star N. Ya, ini kosek kiri lah. Okay, jadi dia akan tertutup. Jadi kita akan tunjukkan yang set faktor ini dengan operasi kedua hash ini adalah suatu kumpulan. Dan kumpulan ini kita namakan sebagai kumpulan faktor ataupun kumpulan hasil bahagi G oleh H. Ya? Itu maksud dia. Kumpulan faktor adalah unsur dia terdiri daripada koset-koset kiri. Okey, jadi kita akan tunjukkan dia kumpulan menggunakan teorem 9.1 inilah. Iaitu kalau G kumpulan, N adalah normal, maka kumpulan faktor, set faktor G over N dengan operasi kedua hash adalah kumpulan dan berperingkat indeks. Ini indeks ya, ingat balik dalam tajuk koset indeks ya, bilangan koset kiri ya. Sebab ni kumpulan ni terdiri daripada koset kiri. Jadi unsur-unsur dia adalah koset kiri. Bilangan koset kiri adalah indeks dia G over N ya. Gn ni adalah indeks dia lah, bilangan koset kiri. Jadi kita nak tunjukkan dia kumpulan, kita kena tunjukkan 4 perkara ya. Rekod baliklah tajuk kumpulan, tunjukkan kumpulan 4 perkara. Operasi hash mesti tertutup, operasi hash mestilah kali seketuan, ada suatu identiti dan semua unsur mesti ada songsangan ya. Ada 4 perkara yang nak tunjukkan. Tapi sebelum kita tunjukkan keempat-empat syarat tadi, 4 syarat tarikh 4.2, kita juga kena tunjukkan operasi hash ini tertakrif rapi kerana operasi ini kita takrifkan ke atas kelas kesetaraan ya. Sebab konsep-konsep tu dia ada konsep yang setara. Jadi kita tunjukkan dia tertakrif rapi. Apa maksud dia tertakrif rapi ni? Apa maksud dia? Maksud dia adalah kalau kita ambil konsep kiri bagi A tu yang setara. Katakan A1 star N sama dengan A2 star N. Ni kedua-dua ni dalam konsep yang sama. Dan B1 star N dan B2 star N ni juga konsep ni sama. Kalau kita pilih wakil yang pertama, kalau kita ambil A1 star N dengan B1 star N, kita buat operasi hash, adakah dia sama dengan kalau kita ambil yang kedua? Ini maksud tertakrif rapi lah. Kalau tak sama, maksud dia tak boleh, dia tak rapi lah. Maksud dia kalau kita fikirkan kalau macam satu kumpulan tu ada ramai ahli, dia ambil satu ahli saja dia pergi mesyuarat.
Kemudian cara yang kedua yang ambil ahli lain. Dia mesti tak, sifat dia mesti sama lah, tak bolehlah bertelagah kan. Jadi kalau tak sama, maksud dia tak konsisten lah. Jadi tertakrif rapi tu dia mesti konsisten. Mana-mana wakil kita pilih, bila kita buat operasi tu dia mesti sama. Tak kisahlah kalau A1, A2 kita ambil ataupun B1, B2 yang kita ambil, dia mesti sama. Jadi ini maksud tertakrif rapi. Kita tunjukkan dia dulu tertakrif rapi, lepas tu barulah kita tunjukkan keempat-empat syarat ni dipenuhi. Okey, so pertama, adakah operasi hash ini tertakrif rapi? Kita andaikan A1 star N sama dengan A2 star N, B1 star N sama dengan B2 star N. Okay, itu kita andaikan. Kita nak tunjukkan bila kita buat operasi hash, dia mesti sama. Ini yang kita nak tunjukkan, matlamat kita ni. Nak tunjukkan dia ni sama. Okay, so macam mana kita nak mulakan? Okay. So kita kena recall balik lah. Ini konsep kiri, ini pun konsep kiri. Konsep kiri A1 star N sama dengan konsep kiri A2 star N. Apa maksud dia? Kita kena baliklah kepada tajuk yang ketujuh. Konsep kiri sama. Apa maksud dua konsep kiri sama? Atau konsep kiri tu dia kongruen modulo N. Maksud dia A1 minus 1 star A2 belong to N. Dan B1 minus 1 star B2 belong to N. Ini maksud dua konsep kiri sama daripada takrif 7.1. So recall balik tajuk 7.1. Dua konsep kiri sama kalau A1 minus 1 star A2 belong to N, B1 minus 1 star B2 belong to N. So ini takrif konsep kiri itu samalah. Okay. Ini yang kita ada dua ni. Macam mana kita nak tunjukkan ni? Kita nak tunjukkan kat bawah ni. Sama. Jadi kat sini pun kita tak tahu lagi nak teruskan. Kita lihat dah pula kesimpulan yang kita ada. Ini maksud dia apa? Apa maksud A1 star N hash B1 star N sama dengan A2 star N hash B2 star N? Ini kita takrif 91 yang baru kita takrifkan. Kita takrifkan operasi hash tu apa maksud dia? Kalau kita ambil dua konsep kiri, kita hashkan, kita ambil A1 star B1 star N. Takrif 91. Kita dapat yang ni. Okay. Lepas tu, boleh tak kita teruskan daripada sini nak imply ni? Pun masih belum boleh kita teruskan. So, kita lihat dahulu apa maksud ni. Ini konsep kiri sama dengan konsep kiri juga. Jadi, apa maksud konsep kiri ni sama? Sekali lagi kita pergi pada takrif 7.1. Maksud dia, A1 star B1 minus 1 star A2 star B2 belong to N. Takrif 7.1. Okay, sekarang boleh tak kita continue? Kita ada A1 minus 1 star A2 belong to N, B1 minus 1 star B2 belong to N. Nak tunjukkan ni, belong to N. Semua ni. Jadi kita boleh mulakanlah. Kita nak tunjukkan A1 star B1 minus 1 star A2 star B2 belong to N. Dan kita akan cuba gunakan yang ini. So kita mulakan dengan yang inilah. A1 star B1 minus 1 star A2 star B2. Kita mulakan guys kat sini. Mulakan dia tu. Dan apa kita boleh tuliskan kat situ? A1 star B1 minus 1. Teorem 5.2 pula Kalau songsangan bagi hasil darab, kita mulakan daripada belakang. So, akan dapat B1 minus 1 star A1 minus 1. B1 minus 1 star A1 minus 1. Kemudian A2 star B2. Itu teorem 5.2. Kita nak tunjukkan ni belong to N. Ini yang kita nak tunjukkan ni. A belong to N. So, sekarang kita ada B1 minus 1, A1 minus 1, A2, B2. Macam mana nak tunjukkan yang ini berada dalam N? Kita ada dua maklumat yang kita ada kat situ. A1 minus 1 star A2. Ini ada A1 minus 1 star A2. So, yang ini ni, dua yang kat tengah ni, berada dalam N. Kita ada kat atas tu.
Satu lagi yang kita ada ni belum ada lagi ya. B1 minus 1 B2 tak ada kat sini. So kita kena cuba dapatkanlah supaya ada B1 minus 1 ya. Okey, so kita boleh letakkan B1 star B1 minus 1 kat situ. Sebab apa kita letak situ? Sebab kita boleh buat kesimpulan yang kat sini ya, yang terakhir, dua terakhir tu berada dalam N ya. Kat sini kita ada dua tu dalam N. Okey. So ini dalam N ya, daripada yang kita ada maklumat kat situ, ini dalam N. Kemudian B1 minus 1 star B2 kat sini kita ada juga berada dalam N. Okay. Kemudian apa lagi kita buat kesimpulan? Kalau kat tengah ni dalam N, kiri dengan kanan dia adalah pasangan songsang, dia akan jadi konjugat. Konjugat. Jadi dia juga akan berada dalam N. Kerana N tu normal, teori 8.3. So sekarang kita dah tunjukkan semua ni dalam N, kemudian kat 2 ni dalam N, jadi hasil kesemua ni akan jadi dalam N. Kerana N tu adalah, kerana kesemua ni, sebab ini semua ni dalam N, yang ni pun dalam N, maka keseluruhan dia juga dalam N. So kita dapat kesimpulan dia lah. So kita dah tunjukkan lah daripada sini, dua kita ada, kosek kiri sama kosek kiri ni, kemudian kita dah tunjukkan dia tertakrif rapi ya. Sudah buktikanlah tertakrif rapi dia tu. Jadi you lihat kat sinilah macam mana kita nak buktikan sesuatu tu. Kita mulakan dengan andaian kita, kita lihat apa maksud andaian kita, lepas tu kita buat kesimpulan, apa maksud kesimpulan kita, barulah kita cuba cari kaitan daripada atas sampai ke bawah ni ya. So itu cara yang kita nak dapatkanlah untuk pembuktian ni. Okey, so kita dah tunjukkan operasi ni tertakrif rapi. Kemudian barulah kita akan tunjukkan keempat-empat syarat tadi. Adakah dia tertutup, operasi hash tu tertutup, kemudian adakah kali sekutuan dan sebagainya. Okey, adakah tertutup, kita ambil dua kosek kiri, kemudian kita lakukan operasi hash, dia menghasilkan kosek kiri juga. Daripada takrif kita tunjukkan dia kosek kiri juga. So dia tertutup. Kali seketuan kita kena ada 3 unsur ya. So ambil 3 kosek kiri. A star N, B star N dengan C star N. Jadi kalau kita buat operasi hash dua yang kat kanan dahulu, adakah dia akan sama dengan kalau kita buat dua yang pertama dahulu, A star N hash B star N. Adakah dia sama? So ini pun ada agak mudah sajalah, daripada takrif dia akan jadi A star N, kemudian B star N, dan kita buatlah. So dia tunjukkan dia adalah sama daripada takrif kita lah. So dia adalah kali seketuan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak tunjukkan adakah dia ada identiti. Okey, identiti dia apa? So macam mana nak cari identiti? Kita recall balik identiti. X star E sama dengan X sama dengan E star X. Itu secara umum je lah, identiti akan jadi E ya. Jadi sekarang ni dalam koset. Jadi kita ambillah koset. Kita andaikan A star N hash B star N sama dengan A star N sama dengan B star N hash A star N. Jadi yang kat tengah ni lah akan jadi identiti dia. Sebab A star N hash B star N dapat A star N. Jadi ini akan jadi identiti. So kita kena carilah apa dia identiti ni. Okey, jadi takrif hash A star N hash B star N daripada takrif 9.1 dia sama dengan A star B star N. Ini takrif 9.1. Ini A star N yang kat belah kanan ni pun sama dengan B star A star N ya. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan kita ada A star B sama dengan A lah. Sebab ni konsep kiri. Paling mudah sekali kita ambil A star B sama dengan A. Jadi B mestilah
identity. Identity bagi kumpulan G. Dalam G, A star B sama dengan A sama dengan B star A dalam G. Kat sini maksud dia. Jadi B mestilah identity. So ataupun kat sini kita boleh tuliskan yang maksud dia kat sini adalah A star B sama dengan A sama dengan B star A dalam G, dalam kumpulan G yang asal. Jadi dalam kumpulan asal, kalau A star B sama dengan A sama dengan B star A, maka B ni mestilah identity. So B tu sama dengan A. Jadi ini jadi identity bagi set faktor ataupun kumpulan faktor yang kita nak dapatkan tu. So itu ada identity dia. So bila kita dapat identity, kita nak cari songsangan. Songsangan apa pula maksud songsangan? Songsangan kalau bentuk umum dia dalam kumpulan X star Y sama dengan E, sama dengan Y star X. So sekarang kita ambil konsep kiri. A star N sama dengan B star N sama dengan E star N sama dengan A star N tambah hash B star N. Jadi kalau kita boleh cari ini, maka ini akan jadi songsangan bagi ni. Sebab kita tahu kalau kita ada X star Y sama dengan identity sama dengan Y star X, kalau dalam kumpulan lah, maka kesimpulan yang kita boleh dapat adalah X minus 1 adalah sama dengan Y. Songsangan bagi X adalah Y. Okay. Jadi kalau kita boleh cari B star N ni, jadi kita boleh buat kesimpulan songsangan bagi A star N adalah B star N. Okay, so gunakan takrif dulu. A star N hash B star N sama dengan A star B star N. Okay, sama dengan A star N. Jadi, apa kita boleh buat kesimpulan kat sini? Kita ada A star B sama dengan E sama dengan A star B. Jadi, maksud dia, songsangan bagi A adalah B. Ataupun B sama dengan X minus 1 kat sini. Kita boleh buat kesimpulan lah kat situ. Kesimpulan dia, B adalah A minus 1. Jadi, songsangan bagi A star N minus 1 adalah A minus 1 star N. So, itu adalah songsangan dia. So, kita dah tunjukkan keempat-empat syarat dan juga operasi ini tertakrif rapi, maka kesimpulan dia, set hasil faktor ini, so set faktor ataupun set bahagi ini adalah suatu kumpulan yang kita namakan sebagai kumpulan hasil bahagi. So, cuba kita lihat contoh. Contoh kumpulan unit 15. Operasi dia operasi darab. So, recall balik apa dia kumpulan unit 15. Kumpulan unit 15 adalah unsur-unsur dia yang gandaan sepunya terbesar dia dengan 15 adalah 1. So, apakah unsur-unsur dalam U15? U15 adalah kumpulan bilan, operasi darab dalam integer adalah kali setukar tertib, jadi dia adalah kumpulan kali setukar tertib ataupun kumpulan bilan, dan subkumpulan yang dijana oleh 14 juga adalah subkumpulan normal, sebab dia kumpulan bilan, maka konsep kiri sama dengan konsep kanan. U15 unsur-unsur yang GCD dengan 15 adalah 1. So 2, 4, 7, 8, 11, 13 dan 14. So ini adalah unsur-unsur dalam Z15 yang GCD dengan 15 adalah 1. Apa dia subkumpulan yang dijana oleh 14? Subkumpulan yang dijana oleh 14 kosong 2 adalah 196. 196 dah jadi 1 dalam Z15. Jadi subkumpulan dijana oleh 14 ada 2 unsur sajalah, iaitu 1 dengan 14. So kita lihat 14 kali 14 dah dapat 1. So ini adalah tabel bagi kumpulan unit 15. Okey, jadi kita perlu dapatkan konsep-konsep kiri. Nak dapatkan kumpulan faktor, so dapatkan konsep-konsep kiri. So ada beberapa banyak konsep kiri.
Dan kosek kiri adalah indeks. Kita tahu daripada teorem Lagrange, indeks dia adalah sama dengan peringkat kumpulan membahagi peringkat subkumpulan. Ya. Subkumpulan tu ada 2 unsur. Kumpulan ada 2, 4, 6, 8 unsur. Jadi kosek kiri kita akan dapat ada 4. Ya. Okey, U15 ada 8, 14 ada 2. Jadi gunakan teorem Lagrange. Kosek kiri mestilah sama dengan 4. Ya. So ada 4 kosek kiri daripada teorem Lagrange. Okey, so kita cuba carilah apakah dia kosek-kosek kiri tu, 4 kosek kiri yang kita nak dapatkan. Okey, so N 1 dengan 14 ya. N 1 14 yang warna hijau lah yang saya colourkan ni adalah yang N dia. So kita dapatkan kosek kiri yang pertama lah, kita ambil 2 unsur yang seterusnya. 1 cross 5N sama dengan 1 cross 14, 14 jadi dapat lah. So dia 1 dengan 14 ya. So ini kosek kiri yang pertama, 1 cross N. Kosek kiri yang kedua kita ambil 2 cross N ya. 2 cross N. So dia 2 cross 1 dengan 2 cross 14 ya. 2 cross 1 2, 2 cross 14 dapat 13 ya, 13. Dan sebab dia kumpulan bilang kalau tukar tertib samalah dengan 13 cross N ya. Sebab kita ada 2 28 apa 2 13. Okey, 28 adalah 13 lah ni maksud dia. 2 kali 14 adalah 28, 28 dalam Z15 adalah 13 ya. So dia akan sama dengan 13 cross N ya. 2 dengan 13 sama. Kemudian kita ambil 4. So cubalah untuk yang keempat. Kita lakukan operasi darab semua ni. Dapat 4, 56. 56 adalah 11 ya. Jadi 4 dengan 11 adalah sama. Kemudian yang seterusnya 7 ya. 7 kita darabkan. So 798. So 78. So dapat 86. 8N ya. So kita dah ada 1 cross N, 2 cross N, 4 cross N dah ada, 3, 7 pun dah ada, 8 sama dengan 7 ya. So kita dah dapat 4 lah. Daripada sini kita buat kesimpulan ada 4 kosek kiri yang berbeza. So ada 4 kosek kiri, kita ambillah 4 kosek kiri tadi. Kita cuba dapatkan operasi hash dia. So kita ambillah 4 kosek kiri. Kita nak lengkapkan sifir Cayley bagi kumpulan faktor ni. Ada 4 kosek kiri. Kemudian yang satu ni adalah identiti ya. Sebab 1 cross N. 1 adalah identiti operasi darab. Jadi ini akan jadi identiti. Jadi bila kita hashkan dengan identiti dapat yang samalah. Okay, sekarang cuba kita dapat apa pula 2 darab 15 hashkan dengan 2 darab 15. Misalnya. 2 darab 15 hash dengan 2 darab 15 dapat sama dengan 2 kali 2 darab N ya. Tak ada dia, so dapat 4 ya. So dapat 4 lah kat situ. Kemudian kita ambil 2 darab 4 pula. 2 dengan 4 kita hashkan dia, so dapat 8. So 8 kita sama dengan 7 ya. 8 cross 15 8 cross N sama dengan 7 cross N. So saya letak 7 lah kat situ ya. Tak letak 8 sebab 8 dengan 7 sama. Okey, kemudian yang ni saya akan dapat 1 lah, 2 kali 7 ya. So 2 kali 7 dapat 14 cross N ya. So 1 ya. So 14 cross N sama dengan 1 cross N daripada sebelum ni. So kita dapat 1 cross N dan kemudian you boleh lengkapkan lah ke semua ni ya. 7 sebab dia kalau tukar tertib. So kat sini juga akan dapat 1 ya. Okey dan sebagainya. So cuba lengkapkanlah semua ni. Dan kita boleh dapatlah 1 cross N ya, 2 cross N kat situ ya. 1 ya, 2 dan yang tak kata kita dapat 4 ya. So boleh lengkapkan hasil darab semua tu untuk kumpulan faktor ni. Kemudian ini yang kita dah dapat tadi. Kemudian kalau kita lihat bandingkan balik dengan U15, kita susun balik
bentuk ni. Satu, kita letak 14 dahulu. 14. Kemudian 2, kita kumpulkan dengan 13. So, kita tulis semula sajalah. Susun semula ni, dapat bentuk ni. Jadi ini kita boleh nampaklah macam mana kita faktorkan dia. Daripada 1 dengan 14, hijau tu dia jadi 1 je. Dapat 1. Ni kita fikirkan yang hijau ni sebagai satu unsur. Iaitu diwakilkan dengan 1 cross N. Kemudian yang kuning 2 ni sebagai satu unsur lagi. Kemudian yang orange 4 dengan 11 ni satu lagi. Dan 7 dengan 8 ni satu yang purple. Jadi itu maksud kumpulan faktor ini. Daripada asal kita factorizekan dia jadi satu kumpulan baharu yang lebih kecil dalam bentuk perwakilan. Itulah dimaksudkan dengan kumpulan hasil bahagi ataupun kumpulan faktor ini. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Kita nak cuba selidik kumpulan faktor Z oleh N. N dia adalah 5Z. Integer gandaan 5. Okey, Z kumpulan bilan. Sebab integer kumpulan suka tertib operasi tambah. Ni operasi tambah bukan darab. Operasi tambah kumpulan bilan. Maka kita tunjukkan subkumpulan 5Z juga adalah normal. So ini adalah 5Z gandaan 5. So integer gandaan 5. So kita cubalah semua kosong tambah N. So semua ni kita tambah sifar tambah N. Jadi kita dapat N, 5 tambah N, 10 tambah N dan sebagainya lah. Okay, kemudian unsur-unsurnya adalah 1. So 1 tambah N. Semua unsur ni kita tambahkan dengan 1. So dapat tolak 9, tolak 4, 1, 6, 11. Jadi dia akan sama dengan 6 tambah N. Sebab kita boleh tengok kat sini je lah. Kalau 6 kat sini maka dia mesti sama dengan 6 tambah N. Sama dengan 11 tambah N. Kat sini 10 tambah N mesti sama dengan 5 tambah N. Apa saja yang dalam set tu, koset kiri dia mesti sama. Koset kanan pun mesti sama. Okey, seterusnya yang belum ada lagi adalah 2. 2 tambah N, dia dapat tolak 8, tolak 3, 2, 7 dan seterusnya. Akan sama dengan 7 tambah N, 12 tambah N, tolak 3 tambah N. Kemudian seterusnya kita ambil 3N, sama dengan 8 tambah N, 13 tambah N, sama dengan negatif 2 tambah N, dan seterusnya. Kemudian unsur yang seterusnya yang belum ada adalah 4. 4 tambah N, 9 tambah N, 14 tambah N, dan seterusnya. Jadi semua dah ada. Semua dah ada. 1, 2, sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua dah ada. So kita akan dapat 5 koset kiri yang berbeza. Ada 5 koset kiri. So koset yang pertama N, kemudian yang kedua 1 tambah N, kemudian 2 tambah N, 3 tambah N dan 4 tambah N. So koset ini dia memetakkan Z jugalah. Satu pemetakan juga. Dan kalau kita buatlah sifir dia, daripada koset kiri ni ada 5 koset kiri. Operasi dia operasi tambah. Operasi tambah, jadi 1 tambah 1 dapat 2, 1 tambah 4 dapat 1 tambah 3 dapat 4, 1 tambah 4 sama dengan 5 tambah N. 5 tambah N sama dengan sifar tambah N. So dapatlah ini adalah kumpulan hasil bahagi dia. So daripada integer semua ni yang tak terhingga tu, kita faktorkan dia kepada 5 koset ini. Okey, so kita lihat contoh yang seterusnya adalah kumpulan H dia adalah subkumpulan dijana oleh N. N adalah putaran 90. Kumpulan dihedron tu kita putarkan dia sebanyak 90 darjah. So kita akan dapat N dia akan dapat ada sebanyak 4 unsur. Sebab putaran 90 darjah segi 4 sama, jadi 4 kali baru kita dapat yang asal. So kumpulan N ni ada 4 unsur. Di 8 ada 8 unsur. Putaran ada 4 dan pembalikan ada 4.
So R90 ada 4 unsur putaran dia. Jadi konsep kiri akan ada 2 sajalah sebab dihedral ni ada 8, subkumpulan ni peringkat dia 4, jadi konsep kiri akan ada 8 bahagi 4 dapat 2, 2 konsep kiri. D8 ni bukan kumpulan A bilan tapi sebab A90 tu dia ada indeks 2, maka dia normal lah. Okey, itu adalah D8. Kemudian kita dapati indeks dia ada 2, ada 2. Maka kita akan dapat 2 konsep kiri. Jadi apakah konsep-konsep kiri tersebut? Konsep kiri itu yang pertama mestilah subkumpulan tersebut, dan yang kedua mestilah pelengkap dia. Mestilah pelengkap dia. Jadi kita ada setiap kumpulan berindeks 2 adalah normal daripada tiara 81, ada 2 konsep kiri. So yang pertama adalah R0 dan yang kedua adalah pelengkap dia lah. Pelengkap dia adalah yang semua yang ada pembalikan F tu. So ada 2 konsep kiri iaitu R0 cross R90, R0 circle H dan F1 circle H. Okey, so kita dapat 2 lah. Jadi apakah kalau R0 tu adalah identiti, so bila yang kedua ni mesti dapat identiti lah sebab yang ni dah ada. Dan kita boleh check daripada tu, kita dapat R0 circle R90. Dan cuba kita bandingkan dengan yang asal tu, macam mana kita faktorkan dia lah. So kita faktorkan dia daripada 8 unsur tu, kita faktorkan kepada 2 konsep dia. Yang purple dengan yang maroon, yang pink dengan yang hijau ini. Okey, kemudian kita ada beberapa teorem mengenai kumpulan faktor ini. So yang pertama adalah A star N kuasa M. Dia akan sama dengan A kuasa M star N. So konsep kiri A star N tu, kalau kita carikan kuasa M dia, samalah dengan konsep kiri AM star N. Itu maksud dia lah. So bukti dia, kalau M kosong, kita ada A star N kuasa sifar, so dapat E star N lah sebab ni daripada tu M sama dengan kosong, so dapat identiti lah sebab kita maklumkan itu. Kemudian kalau M positif, apa maksud A star N kuasa M? Maksud dia A star N, A kuasa N star M tu kita hashkan sebanyak M kali. Jadi kemudian kita gunakan ta'arif 9.1, dia akan jadi A star A sebanyak M kali. Nah itu adalah sama dengan A kuasa M star N. So bukti dia. Dan kemudian kalau M adalah integer negatif, kalau M adalah integer negatif, so kita boleh tukarkan dia menjadi A star N kuasa minus 1, songsangan dia kuasa negatif M. Jadi kalau M negatif, negatif M adalah positif. Jadi dia sama dengan A minus 1 star N minus M. Itu adalah sebanyak negatif M kali. Negatif M kali lah sebab M tu negatif. Jadi negatif M akan jadi positif. Positif kali tu. Jadi maka dia samalah dengan A kuasa M star. Jadi very simple lah observation ni. A star N kuasa M samalah dengan kuasa kuasa M, A kuasa M star N untuk dalam kumpulan yang asal. Sifat yang kedua, kalau G kumpulan abilan, maka kumpulan faktor juga adalah kumpulan abilan. Kalau G kumpulan berkitar, maka kumpulan faktor hasil bahagi juga berkitar. Dan kalau peringkat bagi A adalah M terhingga, maka peringkat bagi koset kiri A star N juga mestilah membahagi peringkat A. So itu sifat-sifat yang kita boleh peroleh daripada kumpulan faktor ini.
So bukti dia yang pertama, kita andaikan dahulu G kumpulan A bilan dan kita nak tunjukkan kumpulan faktor ini juga adalah kumpulan A bilan. Jadi apa maksud nak tunjukkan kumpulan faktor ni kumpulan A bilan? Kita ambil dua unsur dalam kumpulan faktor, ambil dua koset dalam GN. Kita nak tunjukkan operasi hash tu kali tukar tertib. Jadi A star N hash B star N mestilah sama dengan B star N hash A star N. So nak tunjukkan yang inilah. So simple sajalah. A star N hash B star N tarikh 9.1 sama dengan A star B star N. Kemudian sebab G kumpulan A bilan, kalau G kumpulan A bilan, A star B sama dengan B star A. Ya? Sama dengan B star A kerana G A bilan. Jadi kalau B star A star N samalah dengan B star N hash A star N. Tak 9.1. So kita tunjukkanlah yang kumpulan ini adalah kumpulan A bilan kali tukar tertib. Okey, yang kedua, kalau G berkitar, maka kumpulan faktor pun berkitar. Ya? Okey, apa maksud kumpulan G berkitar? Maksud dia G sama dengan suatu kumpulan yang dijana oleh satu unsur dia lah. So G sama dengan suatu kumpulan yang dijana oleh B. Kumpulan kitaran yang dijana oleh B. Ini maksud G berkitar. Dan ini yang pertama, maksud G itu berkitar. Yang kedua, maksud G berkitar tu, kalau G dijana oleh B, semua unsur-unsur dalam G mestilah boleh ditulis sebagai kuasa B. Jadi kalau C belong to G, maka kita boleh tulis C sama dengan B kuasa something lah, B kuasa K. Inilah dua maksud yang kumpulan G itu berkitar. G dijana oleh satu unsur B, semua unsur dalam G adalah gandaan B ataupun B kuasa K. Okey, kita nak tunjukkan kumpulan faktor juga adalah berkitar. Jadi maksud dia kita nak cari apakah suatu unsur, suatu koset yang menjana keseluruhan kumpulan hasil bahagi tersebut. So andaikan dahulu satu koset kiri C star N. Okey, jadi kalau C star N belong koset kiri C star N tu, sebab C tu dalam G, maka kita boleh gantikan C tu sama dengan B kuasa K. Jadi koset kiri C star N samalah B star K kuasa N. B kuasa K star N. Kemudian kita ada teorem 9.2, kalau B kuasa K star N sama dengan B star N kuasa K. Teorem 9.2. Jadi apa kita tunjukkan kat sini? Kalau C star N ku koset kiri, maka C star N tu boleh ditulis sebagai suatu unsur gandaan B star K. Jadi G over N tu dijana oleh B star N lah. Mana-mana unsur koset-koset kiri, kita boleh tulis sebagai B star N kuasa something. Jadi koset kiri tu dijana oleh B star N. Sudah berkitar. Kemudian nak tunjukkan membahagi. So peringkat bagi koset kiri tu membahagi peringkat A. So andaikan peringkat bagi A adalah M. Apa dia A star N kuasa M? Daripada teorem 9.2 sama dengan A kuasa M star N sama dengan E. Sebab peringkat bagi A adalah M, jadi A kuasa M sama dengan E. Jadi daripada corollary 6.1, peringkat dia lah sebab ni A kuasa M tu sama dengan identity, jadi peringkat dia mestilah yang membahagi M ni lah. Mungkin M ataupun mungkin lebih kecil daripada M tersebut. Okey, teorem yang seterusnya adalah kalau G kumpulan dan N adalah normal, bagaimana pula subkumpulan bagi kumpulan faktor ini? So subkumpulan bagi kumpulan faktor ini berbentuk juga adalah suatu berbentuk juga kita simbolkan dengan H over N
adalah kosak korek dia berbentuk H over N. Satu lagi kumpulan hasil bahagi H dengan N. Yang H itu adalah subkumpulan G yang mengandungi N. Jadi H tu dia lebih besar lah, bukan lebih kecil sebab ini bahagi. Bila bahagi dia mestilah subkumpulan dia mesti lebih besar sikit lah baru kita akan dapat satu nilai yang lebih kecil. Jadi dan kumpulan bahagi H over N tu dia juga normal dalam G jika H normal. Kalau H normal maka subkumpulan bagi G over N tu adalah normal. Okey, macam mana kita nak buktikan dia? So andaikan K adalah subkumpulan, K subkumpulan bagi kumpulan hasil bahagi ni. So kita nak tunjuk yang K ni dia berbentuk H over N, juga berbentuk kosek kiri lah H over N ni. Okey, so pertimbangkan set K prime, K prima, semua unsur-unsur G yang G star N dalam K. So K prima tu adalah unsur-unsur dalam G yang kosek kiri G star N tu dalam subkumpulan K ni. So kita akan buktikan yang H tu adalah K prima. Dan K prima tu, K adalah K prima over N. So ini kita akan buktikan. Dan seterusnya adalah anda boleh cuba buktikan sendirilah. So yang ni kita tak akan go detail. Apa yang perlu kita simpulkan kat sini adalah bagaimanakah bentuk subkumpulan bagi kumpulan faktor ni. So kumpulan faktor ini berbentuk juga adalah satu bentuk kosek-kosek H over N. So yang ni you tak perlu pergi detail lah kepada pembuktian dia. So saya akan skipkan yang ini. So seperti jugalah kalau kita nak tunjukkan dia kumpulan, jadi kita tunjukkanlah yang H tu subkumpulan, tunjukkan yang kedua. Kalau E belong to H, maka kalau X, Y belong to H, maka X star Y juga dalam H. Dan yang ketiga, kalau X dalam H, rongsangan dia juga mestilah dalam H. So yang ini kita akan skip terus lah. Kalau you nak tengok, you boleh cuba teruskan. So yang ini saya akan skip terus. So anda tak perlu ni lah. Cuba bayang, cuba get the idea sahaja. So yang penting kat sini adalah kita nak simpulkan bagaimanakah subkumpulan bagi kumpulan faktor. Okay, so yang ni kita akan skip terus. Okay, so yang skip teruskan yang ni. Okay, so cuba kita akan lihat contoh dia. Bagaimana contoh yang kita akan dapat subkumpulan ini. Okey, daripada contoh 9.1, kita ada contoh 9.1 tadi. U15 ada 98 unsur, N kita ada 2 unsur. Kumpulan hasil bahagi kita akan dapat ada 4 unsur, 1 cross N, 2 cross N, 4 cross N dengan 7 cross N. Yang ini adalah kumpulan yang kita dapat tadi. Kumpulan faktor dia. So kita cuba cari satu subkumpulan daripada sini. Ataupun kalau kita permudahkanlah, kita simplifykan dia. So untuk kecilkan sikit gambar sifir ni. So just 1, 2, 4, 7. So daripada sini kita boleh pilih satu contoh subkumpulan dia. So satu contoh subkumpulan kita boleh ambil adalah 1 dengan 4. Sebab kalau kita ambil 1 dengan 4, kita akan dapat satu contoh subkumpulan. So ini adalah yang tadi. Kalau kita pilih yang yang asal tadi, faktor U15 over subkumpulan yang dijana oleh 4 oleh subkumpulan yang dijana oleh 14. Kita ada 4 unsur. Dan ini adalah subkumpulan K yang kita dapat. So kita ambil yang warna pink ni. 1 dengan 4 ni akan jadi satu subkumpulan. K prime over N.
Okey, teorem yang seterusnya, okay, so kita akan dapatlah apa yang dimaksudkan dengan subkumpulan dia juga. Kalau kita teruskan dalam bentuk konsep, kita dapatlah yang original tadi iaitu 1 cross N dan 4 cross N. Dia adalah subkumpulan kepada kumpulan hasil bahagi ni, ya. Okey, yang seterusnya, kalau kumpulan kita teorem ni Z adalah pusat bagi G, dan jika kumpulan hasil bahagi G over Z berkitar, maka G juga adalah kumpulan abilan. Ini satu lagi sifat bagi kumpulan hasil bahagi ini, ya. Kalau G over Z berkitar, maka G adalah kumpulan abilan. Okey, so macam mana kita nak buktikan dia? Kita andaikan dahulu G over Z berkitar. Jadi kalau dia berkitar adalah satu konsep yang menjana keseluruhan dia. Katakan dijana oleh A star Z. Okey, kemudian kita nak tunjukkan G adalah kumpulan abilan. Macam mana nak tunjukkan G kumpulan abilan? Andaikan BC belong to G, kita kena tunjukkan yang B star C sama dengan C star B. Ya. So, tunjukkan dia kumpulan abilan. So, tunjukkanlah B star C sama dengan C star B. Okay. Jadi, sebab kalau G over Z itu berkitar dijana oleh A star Z. Jadi, kalau B star Z ni, satu konsep kiri bolehlah ditulis sebagai A star Z kuasa K, adalah dia sebagai kuasa daripada A star Z. Jadi B star Z itu A star Z dan C star Z boleh ditulis sebagai A star Z kuasa L. Okay. Jadi kalau B star Z itu sama, sebab kita tahu B star Z sama dengan A star Z kuasa K, dan kuasa K itu daripada kuasa kita ada teorem tadi, K itu boleh jadikan A kuasa K dan A kuasa L. Jadi B star Z sama dengan A kuasa K star Z, kuasa kiri dia, dan C star Z sama dengan A L star Z. Jadi apa maksud dia? Jadi kalau Z1 adalah maksud kalau apa ni kejap, sorry, apa saya tersilap kat sikit, apa B, macam mana kita dapat kat sini. Sekejap, saya confuse sikit kat sini. Kita ada B star Z sama dengan, ni konsep kiri ni sama dengan A star Z konsep K wujud Z1 Z2 bila tu Z sehinggakan. Okay, so B star Z, konsep kiri B star Z sama dengan A kuasa K star Z, dan C star Z sama dengan A L star Z. Ya. So makan wujudlah satu unsur Z1, Z2 sehinggakan B sama dengan A kuasa K star Z1. Ya. So apa maksud kat sini? Kita tahu apa dia konsep kiri A kuasa L, A star L Z ni. Sorry, yang ini ni dia akan sama dengan AL star Z1, ya. Kemudian AL star Z2, ya. Z2 dan sebagainya lah. So ini adalah unsur-unsur dalam konsep kiri ni, ya. Konsep kiri AL star Z. Jadi kalau B dalam ni, jadi B itu akan sama dengan salah satu dalam sinilah. Jadi B akan sama dengan satu unsur AK star Z1, begitu juga dengan C, ya. So itu kita dapat B dan C. Maka kalau kita cari B star C, kita gantikanlah dengan A kuasa K star Z1, AL star Z2, dan kemudian daripada takrif dia, sebab kita tahu yang unsur-unsur dalam Z tu kalau tukar tertib, jadi kita boleh tukarkan unsur AK dengan Z tu, dan AL tu kita boleh tukar tertib dia, ya. Sebab Z tu kalau tukar tertib unsur-unsur dalam G, dan kita boleh tunjukkan dia sama dengan CB. Sorry, yang ini adalah CB. Okay. Kemudian corollary dia yang kita boleh simpulkan, kalau indeks bagi pusat Z
adalah kumpulan dan bukan dalam kumpulan bukanlah suatu nombor perdana. So indeks. So apa maksud indeks? Indeks bilangan kosek kiri. Jadi kalau kosek kiri terhadap pusat, dia mestilah satu nombor gubahan, bukan nombor perdana. So yang ini kita andaikan indeks dia P, kita akan buktikan secara perjanggahan. Jadi kalau kita andaikan dia adalah satu nombor perdana, maka kumpulan hasil bahagi dia akan jadi peringkat P. Sebab takrif kumpulan hasil bahagi, peringkat dia adalah bilangan kosek kiri. So dia adalah indeks dia. Jadi berdasarkan teori korelasi 7.3, sebab kalau kumpulan peringkat perdana, dia mesti berkitar. Itu kita ada korelasi 7.3. Tajuk kosek kiri itu kita dah tunjukkan. Kalau kumpulan peringkat nombor perdana, dia mesti berkitar. Jadi teorem 95, kalau kumpulan berkitar, dia mestilah kumpulan abilan. Jadi Z akan sama dengan G itu sendiri. Jadi kita akan dapat kalau G itu sendiri, maka bilangan kosek kiri ada satu sajalah sebab pusat sama dengan G. Jadi peringkat G membagi peringkat ZG, so sama dengan satu. Satu percanggahan dia. Okay, so itu yang kita dah lihat kat sini. Okey, so tajuk yang ke-8 ni, apa yang anda perlu tahu adalah sampai kepada, saya ingat, as long as you understand bagaimana untuk anda tunjukkan, dia boleh tunjukkan dia kumpulan daripada teorem yang kita ada tu, iaitu teorem 9.1, dan anda boleh dapat kenal pasti beberapa contoh. Kalau kita ada diberikan kumpulan, anda boleh mengira kumpulan terhingga, anda boleh mengenal pasti kosek-kosek kiri dia dan boleh dapatkan sifir bagi kumpulan hasil bahagi. Dah memadai lah untuk tajuk yang ke-9 ini. Kemudian untuk tajuk yang terakhir tu, anda boleh skip teruslah dahulu, iaitu teorem 9.4 tu macam mana bentuk sub kumpulan tu, yang itu ada, kalau anda nak skip tu pun boleh lah. So, tapi yang penting untuk tajuk kumpulan faktor ini, anda boleh kenal pasti bagaimanakah kita bentuk kumpulan tu. Daripada kosek kiri kita dapat semua kumpulan, dapat apa ni, diberikan contoh, katakan diberi satu kumpulan, anda boleh mengenal pasti semua kosek kiri dan kemudian ada buat operasi hash untuk semua kosek kiri itu, ada memadai lah untuk tajuk kumpulan faktor ini. Okey, ada apa-apa persoalan lain lagi? Tajuk ni saya ingat tajuk yang paling complicated sikit lah. So especially kalau anda lihat yang bukti yang terakhir, macam mana tunjukkan dia berkitar dan sebagainya tu. Tak ada lagi buat masa ni, Prof. Ya? Tak ada lagi. Tak ada. Tapi tajuk ni memang tajuk paling sukar sekali kumpulan faktor sebab dia banyak sifat abstrak dia tu. Si abstrak tu susah kita nak, sometimes susah nak imagine. So you takes time lah untuk ni. Tapi yang penting tu kumpulan faktor ni you boleh buktikan lah, bukan bukti, you fahamkan teorem 9.1 tu pembuktian dia. Kemudian as long as you boleh diberikan satu kumpulan, as long as you boleh kenal pasti kosek-kosek kiri dia dan dapatkan operasi dia, boleh bentang dalam sifir, itu dah memadai lah untuk kumpulan faktor. Okay, so kalau tak ada, kita akan sambung besok lah. Okay, so sorry lah hari ni lama sangat, takes time. Kejap. Homomorfisme, okey lah. So kita akan ada sampai tajuk 8. So kita akan sambung besok lah, Okay.
Dan minggu depan kita boleh cuti. Ya. Okay, so kita jumpa minggu depan. Terima kasih, Prof. Okay. Terima kasih, Prof. Cheers. Terima kasih. Terima kasih, Prof.